Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda bersama saya Hafizal Zaman bertemankan rakan setugas Hafiz Rosli. Selamat Hari Kemerdekaan buat negara kita yang ke-63 tahun. Dan sudah pasti tahun ini segala untuk meraihkan kemerdekaan itu berbeza daripada tahun-tahun sebelum ini kerana COVID-19 itu melanda yang telah menyebabkan banyak sekali bencana. Betul. Tapi dalam masa yang sama ia tidak membawa erti bahawa kemerdekaan itu semangatnya, rohnya untuk menghayati patriotisme, nasionalisme itu tidak perlu kita kurangkan. Betul. Sebaliknya lebih bersemangat lagi untuk kita sama-sama menyambut Hari Kemerdekaan Negara pada 31 Ogos semalam. Dan bagi saya bulan 3 Ogos dan juga bulan September ni Hafizi adalah hari-hari yang bulan-bulan yang sepatutnya kita raikan lagi Hari Malaysia pada 16 September nanti pula. Betul. Nanti itu adalah bagi saya satu detik-detik kemerdekaan baharu buat negara kita untuk tahun ini. Dan jika semalam sambutannya diadakan secara sederhana saja, kita telah pun meninjau bagaimana perkembangan ataupun sambutan di Dataran Pahlawan di Putrajaya, dan beberapa negeri juga nampaknya menganjurkan dalam skala yang kecil melihat kepada sambutan kemerdekaan ini. Dan kita juga ingin melihat kepada intipati di dada-dada akhbar pada hari ini, apa agaknya cerita-cerita yang dibawakan oleh mereka, dan kita akan pergi kepada akhbar The Star. Dan di mana akhbar The Star menunjukkan, mungkin kita boleh rollkan sedikit kita punya klip ataupun kita punya front page The Star. Dan ini menunjukkan our heroes, bagaimana kita mengiktiraf, bagaimana kita dari segi kita pengorbanan yang telah pun dijalankan oleh petugas-petugas Barisan Harapan, frontliner kita ini. Ini adalah pengorbanan mereka. Mereka adalah pejuang-pejuang dalam kemerdekaan kita pada kali ini. Dan begitu juga dengan akhbar Berita Harian. Apa intipatinya, Fizi? Okey, akhbar Berita Harian menunjukkan bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bersiap siaga untuk kenaikan kes import kerana berdepan kemungkinan pertambahan kes COVID-19 daripada luar negara, terutamanya daripada negara-negara yang dilanda musim sejuk dalam tempoh 4 bulan akan datang. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham menyatakan bahawa pembentangkan kes COVID-19 ketika di India, Korea Selatan, Jepun, Sepanyol, Perancis menunjukkan trend peningkatan seiring dengan penurunan suhu di negara-negara terbabit. Justru itu dalam erti kata yang lain, negara kita sedang dalam persediaan yang sangat rapi untuk menerima pelancong ataupun individu yang daripada luar negara, kerana terdapat negara-negara yang sedang mengalami musim sejuk, yang akan mengalami musim sejuk dalam ketika beberapa bulan lagi. Dan inilah yang dikatakan bahawa perang itu masih lagi belum berakhir kerana berdepan dengan kes-kes import. Dalam beberapa hari lepas pun kita melihat kepada kes import kita lebih banyak daripada kes penularan dalam negara itu sendiri. Dan ini satu lagi akhbar The New Straits Times, dan di mana ia memperlihatkan kepada apakah nasib pelajar-pelajar Malaysia yang belajar di luar negara dan mereka berada di dalam Malaysia, namun mereka perlu mengikuti kelas secara online dan sebagainya. Dan ia semestinya, kata pelajar-pelajar ini, memberikan kesan yang mendalam kepada pengajian mereka, dan mungkin pengajian mereka ini juga akan dipanjangkan ataupun dilanjutkan dan sebagainya. Ini antara merupakan muka-muka hadapan di akhbar tempatan kita pada hari ini. Dalam masa sama kita juga ingin mengkongsikan, ini merupakan satu akhbar yang ikonik sekali. Dan dapat saksikan ini The Sunday Times yang dikeluarkan di Singapura, dan di mana saya telah pun mendapatkan satu print daripada NST beberapa tahun yang dahulu. Mereka printkan semula, dan ini merupakan akhbar muka hadapannya di mana ia menceritakan mengenai kemerdekaan negara kita. Akhbar ini telah pun diterbitkan pada 1 September 1967. Hari ini 1 September 2020, 63 tahun dahulu. Ini merupakan di muka hadapan dada akhbar The Sunday Times, memperlihatkan Tunku Abdul Rahman sedang mengisytiharkan kemerdekaan di Stadium Merdeka dan sebagainya. Dan ini satu kupasan yang menarik untuk kita baca, dan di belakangnya juga bagaimana kita dapat imbau semula bagaimana pengiklanan dan juga bagaimana cerita-cerita mengenai kemerdekaan ini juga dikongsikan dalam ini. Dan kalau anda nak, datang dengan saya. Okey, kalau anda nak, anda bolehlah kunjungi ke laman media sosial Twitter ataupun Facebook Hafiz Rosli. Dia ada paparkan apa kandungan-kandungan dalam akhbar yang 63 tahun dahulu, apa cerita-cerita kemerdekaan yang boleh kita dapati di sana. Kerana apa? Kerana
sepanjang kita mempelajari sejarah-sejarah dahulunya supaya kita tidak mengulangi kesilapan-kesilapan lama, kita menghayati apa pejuang-pejuang kemerdekaan dahulu yang begitu penat lelah mencapai kemerdekaan itu bukan hanya semalaman. Kerana itu dibuat dirancang berminggu-minggu lama, berbulan lamanya untuk kita mencapai kemerdekaan yang ketika ini sama-sama seluruh kaum di negara ini dapat kita hidup dalam keadaan aman dan juga damai dan sama-sama kita kongsikan segalanya. Baiklah, itu saja yang boleh kita kongsikan. Betul. Rasanya Fizi Rosli, bagi saya perkataan kongsi ini perlu kita sama-sama terapkan dalam dan juga nilai kongsi dalam diri kita sendiri, khususnya untuk kaum wanita lah. Okey, baiklah. Jangan sensitif. Itu sensitif sikit. Kita nak pergi ke laporan ini antara berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web di kami iaitu di astroawani.com, dan di mana jika dapat saksikan semalam kita dapat dengar titah ucapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan titah ucapan daripada Yang di-Pertuan Agong ini merupakan kali kedua berlaku dalam negara kita. Kali pertama pada 1957 dan kali kedua pada semalam pada 31 Ogos 2020. Dan masa yang sama, ini satu perkembangan yang menarik juga untuk kita ikuti, di mana 13 banduan penjara seumur hidup dikurnia pengampunan Yang di-Pertuan Agong. Dan kalau kita dapat lihat di paparan skrin anda sekarang, di mana ia semestinya memberikan ataupun memberikan satu pengalaman ataupun satu mungkin satu dari segi kalau kita melihat kepada satu pembebasan kepada mereka-mereka 13 baru hidup baru bagi kan? Peluang kedua buat 13 banduan yang telah pun dipenjarakan seumur hidup pada 2001 oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur apabila dibebaskan oleh pengampunan atas pengampunan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada Isnin. Dan dalam satu kenyataan media, Datuk Pengelola Berjaya Diraja Istana Negara Datuk Indra Ahmad Fadil Samsudin memaklumkan baginda berkenan untuk menggunakan pembebasan awal pada semua banduan terbabit bersempena Hari Kemerdekaan ke-63. Ya, betul tu. Dan ini bagi saya adalah satu berita yang menggembirakan kepada kesemua 13 banduan yang dibebaskan ini ataupun pengampunan, diberi pengampunan oleh Yang di-Pertuan Agong. Tapi dalam masa yang sama, di sebalik erti peluang kedua kepada 13 banduan ini, kita juga sebagai masyarakat terutamanya apabila mendapat tahu ada individu-individu dalam kampung kita ke ataupun terdiri daripada sahabat handai kita ke, saudara mara yang menjadi bekas banduan, kita sama-sama perlu bantu mereka untuk memastikan bahawa kehidupan seterusnya yang akan mereka jalani dapat menjalani dengan baik dan tidak perlu mendiskriminasi, memulaukan dan sebagainya. Itu perlu kita singkirkan daripada kehidupan kita supaya mereka ini dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, seterusnya membawa kepada orang kata insaf. Betul. Sehingga selama-lamanya, bukan kembali kepada kehidupan lama mereka yang membuat jenayah dan sebagainya. Itu adalah antara perkara-perkara yang boleh kita praktikkan bermula daripada 63 tahun kemerdekaan kita. Dan Fizi, kalau kita lihat kepada banduan-banduan ini, sebenarnya mereka keluar daripada penjara, mereka mempunyai skill yang baru. Kerana kita tahu di dalam penjara sendiri menawarkan pelbagai kursus-kursus dan juga dari segi kursus kraft tangan, memasak, menjahit dan sebagainya. Ini adalah satu kemahiran yang mereka belajar sepanjang mereka berada dalam penjara, dan mereka boleh mengaplikasikannya apabila mereka keluar, seterusnya menjadi manusia yang dapat berdikari, dapat mencari mata pencaharian mereka sendiri. Dan kita sebagai masyarakat harus menyokong mereka. Kita harus memberikan sokongan yang penuh kepada mereka. Ini merupakan peluang kedua untuk mereka untuk meneruskan hidup seperti biasa, dan kita harus sokong dan juga kita harus bantu mereka untuk mereka juga dapat berdikari di dunia luar itu. Okey, baiklah. Dan dalam masa yang sama juga, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah juga turut bertitah bahawa rukun negara bukan sekadar simbolik, tapi perlu dihayati dan diamalkan dalam kehidupan harian. Dan titah baginda, 5 prinsip rukun negara itu perlu jadi panduan dan juga amalan semua pihak termasuk pemimpin negara. Dan rukun negara untuk ini kita nak dengarkan sedikit apa titah Yang di-Pertuan Agong. Mengimbau kembali sejarah 50 tahun yang lalu, peristiwa hitam perbalahan antara kaum telah menyedarkan pemimpin negara akan perlunya satu formula untuk dijadikan pegangan ke arah membentuk penyatuan dan perpaduan.
Lantaran itu, lahirlah rukun negara yang telah dijadikan sebagai asas kepada perpaduan nasional dan pembentukan negara bangsa. Terkandunglah dalam setiap 5 prinsip rukun negara adalah satu formula keramat bagaimana rakyat yang berbilang bangsa, agama, budaya dan bahasa boleh mengatasi segala perbezaan dan kepelbagaian tersebut dan seterusnya dapat hidup secara rukun dan damai. Baik, itu dia titah ucapan daripada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong melihat kepada perlunya kita menghayati 5 prinsip dalam rukun negara itu. Kita tahu prinsip pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan juga kesopanan dan kesusilaan. Jadi titah baginda untuk kita menghayati dalam masa yang sama. Apabila kita menghayati prinsip-prinsip rukun negara ini, mungkin keharmonian itu lebih terjalin. Dapat kita kecapi dalam kita hidup dalam multiracial country ini. Di mana kita hidup dalam berbilang kaum, berbilang agama dan sebagainya. Perpaduan itu merupakan titik ataupun menjadi kunci utama kepada keamanan negara. Betul tak, Fizi? Ya, betul tu. Dan sebab itulah daripada kita kecil-kecil di bangku sekolah lagi, rukun negara itu kita selitkan dalam perhimpunan sekolah pada hari Isnin kan. Kena berdiri nak dekat setengah jam pun tak apa. Tapi yang pentingnya kita sentiasa mengingati supaya tak perlu kita nak refer kepada apa-apa. Kita boleh ingat dalam kepala kita, pegang kepada 5 prinsip rukun negara ini dan di situlah titik pertemuan antara semua kaum bekerjasama rapat dalam membangunkan dan juga memajukan negara kita ini. Okey, baiklah, dalam masa yang sama juga satu lagi perkara. Kalau kita lihat kepada rukun negara ni, ia diisytiharkan pada 1970. Iaitu pada 31 Ogos 1970. Ada sebab. Semalam merupakan sambutannya yang ke-50 tahun sebenarnya. Pengisytiharan rukun negara yang ke-50 dan ia sekaligus menjadi satu penghayatan yang lebih bermakna untuk kita semua, untuk kita sama-sama raikan hari kebangsaan kita yang ke-63. Dalam masa yang sama kita menghayati prinsip-prinsip dalam rukun negara ini yang sekaligus ataupun yang dalam masa yang sama menyambut sambutannya juga yang ke-50 sebenarnya semalam. Ya, ironinya pada 1970 rukun negara ini digubal. Kalau kita imbas detik sejarah hitam yang berlaku iaitu pada 1969 13 Mei itu dan sebabkan itulah rukun negara itu dicipta dan segala falsafah yang ada dalam rukun negara itu diterjemahkan kepada seluruh masyarakat di dalam Malaysia ini ketika itu tanah Melayu, kemudian Malaya, kemudian kita ke Malaysia dan itulah yang membuatkan pegangan kepada keseluruhannya masyarakat di Malaysia ini. Okey, baiklah, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada kes COVID-19 di Malaysia. Kita kemas kini sedikit yang mana semalam Malaysia mencatatkan satu lagi kematian setelah beberapa lama kita tidak mencatatkan kematian dan 2 hari berturut-turut semalam dan juga kemarin dulu satu lagi kematian dicatatkan. 6 kes baru direkodkan pada semalam dan kalau kita lihat berdasarkan keterangan daripada Ketua Pengarah Kesihatan, 6 kes baru dicatatkan menjadikan jumlah keboleh jangkitan adalah sebanyak 159 kes dan jumlah kumulatif kes menjadi 9,340 kes. Kes kematian pula melibatkan kes yang ke-127, lelaki warga negara Malaysia berusia 62 tahun, mempunyai latar belakang penyakit kencing manis dan juga darah tinggi. Dan kata beliau, kes itu dilaporkan pada 13 Ogos iaitu dalam kluster Tawar. Beliau mula mengalami gejala batuk 11 Ogos, dimasukkan ke hospital pada 13 Ogos dan didapati positif COVID-19 dan keadaan kesihatan merosot membuatkan pada 19 Ogos beliau disahkan meninggal dunia pada 30 Ogos pukul 10.35 malam dan beliau berkata 6 pesakit yang telah pun dibenarkan pulang. Semalam juga ada 6 pesakit dibenarkan pulang dan daripada jumlah itu 4 pesakit sedang diberi ada 6 pesakit diberi rawatan ICU dan 4 pesakit diberi bantuan pernafasan dan 4 kes lain mendapat jangkitan di luar negara melibatkan negara Singapura, 2 warga negara Malaysia dan 2 bukan warga negara dan 4 kes import ini dilaporkan di negeri Selangor dan manakala warga negara yang lain pula di Kedah dan 1 di kluster Tawar, 1 daripada kluster Telaga. Itu perkembangan COVID-19 dalam negara semalam. Dan kalau kita lihat juga kepada setiap hari kita
mencatatkan ada saja kes baru yang telah pun dicatatkan. Jadi apa yang perlu kita lakukan, kita perlu memberikan fokus kita, terus komitmen untuk memberikan ataupun untuk mengikuti segala SOP yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan, memakai pelitup muka apabila anda keluar dan sebagainya, dan pastikan antara golongan yang berisiko tinggi untuk dijangkiti ini seperti warga emas dan juga mereka yang mempunyai penyakit yang kronik, Kanak-kanak. dan juga kanak-kanak. Dan ketiga-tiga golongan ini haruslah berwaspada ataupun haruslah lebih menekankan dari segi sudut keselamatan kesihatan mereka, kerana mereka ini mudah untuk dijangkiti dengan COVID-19. Itu melihat kepada kes COVID-19 di negara kita, Fizi. Ya, betul tu. Dan kalau kita ingin melihat juga satu laporan di astronet.com yang mana kita melihat kepada di mana sebenarnya kedudukan Malaysia dalam menuju ke arah untuk mendapatkan vaksin, iaitu diplomasi vaksin COVID-19 ni, ke mana arah tuju Malaysia sebenarnya, di mana kita boleh dapatkan vaksin, bila kita boleh dapat vaksin. Itu antara persoalan-persoalan yang sering kali kita semua sering tanyakan kepada pihak berkuasa kerajaan, terutamanya bilakah kita boleh mendapatkan vaksin dan sebagainya. Kalau kita lihat pandemik COVID-19 ini telah pun melumpuhkan segala segi dari sudut kehidupan masyarakat sosial dan juga ekonomi itu sendiri. Untuk mendapatkan vaksin yang dipercayai ini, sekarang lebih kurang ada nak dekat 160 vaksin yang berada pada peringkat pelbagai ujian di seluruh negara, dan ia menjadi satu perlumbaan buat seluruh saintis di seluruh dunia ini untuk melihat siapa yang berjaya menghasilkan vaksin. Kalau kita lihat, Rusia telah pun berjaya mencipta vaksin pertama virus itu, dan mereka mendakwa mereka berada di hadapan dalam penghasilan vaksin, terutamanya selepas mereka berjaya menghasilkan vaksin Ebola dan juga MERS. Dan difahamkan Rusia menerima permohonan lebih 1 bilion dos vaksin daripada 20 negara. Dan kalau kita lihat, selain daripada Rusia, vaksin yang turut juga dikatakan telah pun dalam proses yang boleh dikatakan berjaya adalah vaksin di China itu sendiri. Apabila vaksin COVID-19 dihasilkan di negara China, telah pun diluluskan untuk diberikan kepada pihak tentera dan juga barisan hadapan di negara itu. Dan dalam masa yang sama, kalau kita lihat juga di Malaysia ini, kita hanya boleh mendapatkan vaksin berdasarkan kepada diplomasi, hubungan-hubungan diplomat yang kita ada dengan beberapa negara yang kita jalinkan, kecuali Israel lah. Okey, kalau kita lihat, Malaysia sebelum ini telah pun menawarkan diri daripada menjadi negara penguji kepada ujian klinikal vaksin yang dibangunkan di China. Dan sebelum ini Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berpandangan ASEAN perlu mengutamakan diplomasi vaksin, kerana tidak ada negara yang akan kembali normal tanpa vaksin untuk mengekang pandemik tersebut. Dan dalam setiap krisis ini ada peluang yang terselindung. Diplomasi vaksin adalah salah satu daripada yang mana COVID-19 telah menyediakan diri kita untuk tidak berada pada zon yang selesa lagi, dan perlu menerokai bidang kerjasama yang baharu yang boleh memberi manfaat kepada negara kita. Dan itulah yang kita sekarang ini sedang, bagi saya, pihak kerajaan, KKM, Kementerian Luar, Kementerian Sains terutamanya, mereka ini sedang melihat kepada kerjasama yang boleh kita jalinkan dengan negara-negara pembangun vaksin COVID-19. Rusia, walaupun kita masih lagi belum mendapat kepastian sama ada vaksin COVID-19 itu berkesan ataupun tidak, tapi dalam masa yang sama, data daripada negara itu perlu kita harapkan untuk melihat sama ada ia boleh diguna pakai di negara kita ini, kerana kita lihat vaksin ataupun mutasi COVID-19 di setiap negara itu ada kalanya yang berbeza. Di negara kita dan juga Indonesia ada mutasi strain yang berbeza. Strain yang berbeza di 614G, yang mana kadar jangkitannya 10 kali ganda lebih buruk, bukan di 24 durian tu, Hafizi, di 614G. Itu lain, dan itu panas badan makanan. Itu bagi panas badan balik. Dan dalam masa yang sama juga kita melihat kepada KKM yang menyatakan bahawa negara-negara yang sedang menghadapi musim sejuk dalam beberapa bulan lagi, kita takut kalau kata vaksin COVID-19 selagi mana kita tidak dapat, selagi itulah kita perlu berada dalam perintah kawalan pergerakan pemulihan sampailah akhir tahun ini. Dan ramai orang cakap dekat saya, Fizi, tahun 2020 ni sampai 17 Mac saja. 18 Mac ke atas tu cancel. Itu untuk Malaysia lah, sebab Malaysia lakukan PKP pada 18 Mac. Dan sebelum kita nak berehat seketika, satu lagi laporan yang kita nak kongsikan, iaitu ini saranan ataupun ini kenyataan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang menyifatkan pembukaan ekonomi, pembukaan semula aktiviti sosial dalam sesebuah negara secara tergesa-gesa ketika dunia diancam penularan wabak COVID-19
antara punca bencana, dan kata Ketua Pengarah Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menegaskan negara yang melonggarkan perintah berkurung tanpa persediaan khusus perlu bersedia untuk membendung penularan wabak berkenaan. Dan katanya di WHO memahami ada setengah negara melakukan aktiviti sosial dan juga ekonomi berjalan semula, dan itu semua adalah kemahuan orang ramai. Namun pelaksanaan perintah berkurung dan tinggal di rumah akan menyebabkan sebuah negara berasa tertekan daripada melihat kepada aspek kesihatan itu. Dan WHO menyokong penuh kesungguhan negara yang membuka semula aktiviti ekonomi dan sosial masyarakat kerana kita mahu lihat kanak-kanak untuk kembali ke sekolah dan orang ramai kembali melakukan kerja masing-masing. Dan melihat kepada laporan ini, sesebuah negara itu perlu mempersiapkan segala perancangan dan sebagainya sebelum mereka membuka semula ataupun melonggarkan sekatan dan sebagainya, kerana tidak mahu ada bencana-bencana susulan yang mungkin lebih buruk ataupun mungkin dan sebagainya. Dan untuk itu kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini. Anda masih menonton Warni Pagi bersama saya Hafizal Zaman, juga rakan tugas Hafiz Rosli, dan kita mahukan membawa kepada anda berita dalam dan juga luar negara, dan kita akan tertumpu kepada COVID-19 yang sedang melanda dunia ketika ini, yang mana angka jangkitan baharu COVID-19 di seluruh dunia terus meningkat kepada lebih 200,000 kes dalam tempoh 24 jam lepas, dan ini menjadikan jumlah kumulatif global melepasi angka 25.32 juta kes. Dan data terbaru Johns Hopkins University menunjukkan Amerika Syarikat terus kekal sebagai negara yang paling teruk terjejas dengan 6 juta kes jangkitan, diikuti dengan Brazil 3.86 juta kes, manakala India merekodkan 3.62 juta kes, dan jangkitan COVID-19 di Rusia pula menghampiri angka 1 juta, dan sementara itu Peru, Afrika Selatan, Colombia, Mexico telah pun melepasi angka 0.5 juta kes. Dan 6 negara yang lain pula melepasi angka 300,000, termasuk Spanyol, Chile, Argentina, Iran, United Kingdom, UK, Perancis, Arab Saudi dan juga Bangladesh itu sendiri. Dan 6 lagi negara pula merekodkan angka positif melebihi 200,000, iaitu termasuk Pakistan, Turki, Itali, Jerman, Iraq dan juga Filipina. Dan dalam daripada itu, negara yang melepasi angka 100,000 adalah Indonesia, Kanada, Qatar, Ukraine, Bolivia, Ecuador dan juga Kazakhstan. Dan negara lain termasuk Malaysia masih lagi merekodkan angka positif di bawah 100,000 kes. Dan ini pula melihat kepada statistik jumlah kes korban di seluruh dunia, dan di mana data daripada Johns Hopkins University turut menunjukkan angka kematian global meningkat lebih 3,000 kes dalam tempoh satu hari ataupun 24 jam. Dan jumlah kumulatif kematian global akibat COVID-19 kini melepasi 848,000 kes di Amerika Syarikat, kekal merekodkan jumlah kematian tertinggi dengan lebih 183,000 kes, dan ini diikuti Brazil dengan 120,000 kes, manakala India dan Mexico masing-masing merekodkan angka korban COVID-19 dengan 64,000 kes. Negara keempat catat angka korban yang tinggi adalah United Kingdom dengan 44,000 kes. Dan sementara itu Itali dan Perancis pula masing-masing merekodkan lebih 35,000 kes dan 31,000 kes. Tiga negara terakhir yang melepasi angka kematian adalah 20,000 adalah Spanyol dengan 29,000, Peru 28,000 kes dan Iran 21,000 kes, dan lain-lain negara masih merekodkan angka korban di bawah 20,000 kes. Ya, dan itulah yang angka-angka yang mengerikan setiap hari yang kami akan bawakan kepada anda, melihat kepada angka jangkitan, angka korban COVID-19. Ini adalah yang bagi saya pertama kali berlaku di dunia. Semua perkara terhenti begitu sahaja, ekonomi merudum dengan teruk, dan negara-negara terutamanya kita perlu melihat kepada negara-negara, walaupun kita inginkan ekonomi negara kita dibuka semula, boleh melancong dan sebagainya, dan kita juga faham bahawa terdapat individu-individu ataupun orang-orang tertentu yang mengalami tekanan disebabkan terpaksa berhenti kerja dan sebagainya. Tapi ini adalah masa yang membutuhkan, bukanlah kata membutuhkan, tetapi menuntut, orang kata menuntut setiap orang untuk berkorban ketika ini. Terguna bahasa Indonesia pula. Okey, baik, dalam masa yang sama kita ingin melihat kepada sektor ekonomi telah pun dibuka, banyak perniagaan telah pun mencatatkan pendapatan yang lebih dan sebagainya. Ini satu lagi perkongsian yang ingin kita bawakan, di mana KFC, Fizi suka makan KFC.
Suka. Dia sekarang bukan KFC, dia Capchi. Oh, Capchi, sebab okey. McD dah tukar kepada McD, dia suka Capchi. Dia more kepada lokal lah kan. Jadi lokal. sebenarnya kita bercakap mengenai KFC ni. KFC sebenarnya telah pun menghentikan sementara menggunakan slogan sesedap hanya hingga menjilat jari. Itu dia punya tagline dia kalau kita tengok. Tapi dia telah pun menghentikan sementara menggunakan slogan hingga menjilat jari. Apa perkembangannya, PG? Okey, perkembangannya ketika wabak COVID-19 ini dia menggesa orang ramai untuk berhenti menyentuh wajah, dan KFC dalam satu kenyataan menyatakan bahawa ada yang tidak kena pada slogan yang digunakan selama 64 tahun itu. Dan katanya dalam situasi yang unik kerana mempunyai slogan ikonik tetapi tidak begitu sesuai dengan persekitaran semasa, kata Ketua Pegawai Pemasaran Global KFC, syarikat itu memperlihat penampilan baharu menerusi video di YouTube menunjukkan slogan yang terdapat poster berbunyi slogan yang selalu kita sebut, abaikan buat masa ini. Yalah, sebab sekarang ni COVID-19 kan, kita tak boleh bukanlah kata jilat jari ke apa ke, dan kita perlu mengamalkan amalan kebersihan itu supaya kuman-kuman, virus-virus yang melekat ke apa ke dapat kita hindari dan sebagainya. Dan saya baca komen-komen netizen di Twitter. Ada yang kata gunalah slogan lain. Lepas tu ada yang menyatakan bahawa tak ada masalah lah nak jilat jari sendiri, bukan nak jilat jari orang lain. Ada yang kata jilat dinding lah dan sebagainya. Itu macam-macam lah. Kalau kita tengok kepada netizen ni, kadang komen-komen dia kadang menggelikan hati sebenarnya. Betul. Jadi ini satu tujuan promosi juga saya kira daripada KFC sendiri untuk mungkin rebrand semula dari segi slogan mereka, dan bersama mereka juga mengharapkan untuk orang ramai support kepada perniagaan-perniagaan ini. Dan untuk itu saja yang sempat kita bawakan dalam Morning Pagi pada kali ini. Ya. Saya Hafiz Rosli. Saya Hafizah Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.